Ini adalah fikir khawas yang istimewa yang anda pun sebagai orang awam pun boleh, kerana Al-Quran sentiasa rujuk pada tafakur, tanda-tandanya dalam diri kita dan juga di ufuk, di jauh sana, di alam, di langit dan di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fikir ini atas kejadian diri merupakan salah satu kesukaan diri dan ramai orang juga. Dan ia bukan tersendiri. Kerana kalau kita tafakur betul-betul, kita akan sedar bahawa diri kita ini dijadikan. Diri kita ini bukan satu fenomena yang ibu bapa kita jadikan atau diri kita jadikan. Walaupun kita sentiasa gunakan perkataan aku atau saya. Contohnya, saya suka ini, saya tak suka itu. Sebenarnya bukan diri kita. Kalau kita fikir betul-betul, bukan diri kita yang menentukan sesuatu kesukaan. Kadang saya suka makan benda ini. Kalau perempuan mengandung misalnya, semua suka makan benda yang masam kerana masam itu ada kalsium. Masam itu ada nutrien. Jadi, ia adalah yang ditanam. Ia adalah sesuatu yang badan kita Allah sudah atur untuk menghendaki sesuatu. Macam lelaki berwanita dan sebagainya. Jadi, sekarang kita fikir alam. Contohnya, alam ini tidak ada dinding. Daripada dulu lagi saya terfikir. Saya mula timbul ini selepas memeluk Islam itu, terfikir mana dinding alam ini. Kerana kalau ada dinding, apa di sebalik dinding itu? Waalaikumsalam, saudara Firdaus Abdullah. Sila dengar bersemangat. Apa ni? Abil Hakim dari Indonesia. Dia pula posting dia punya YouTube-nya ya. Wah, ni semua main tumpang ya. Masya Allah. Tetap semangat berjuang hingga iftar. Itukah tujuan hidup kita? Untuk tunggu sampai buka puasa? Apakah saudara Abil Hakim kan daripada Indonesia kan? Jakarta. Is that the purpose of life? Apakah itu tujuan hidup? Ya, makan, minum, berkahwin, jalan, hiburan, tidur. Lepas itu sampai pension tu cari pekerjaan. Ya. Jadi kepada saya tak boleh terima itu saja definisi hidup. Ini saya dialog dengan diri saya, bukan saya terus siapa ya, jangan rasa tekilan. Ini sepanjang masa saya berfikir ini tentang diri saya. Kadang-kadang kita terpaksa sibuk urusan dunia ya. Urusan anak, urusan keluarga, urusan orang tua, urusan saudara. Jadi saya cuba elakkan diri, saya cuba bebaskan diri saya daripada perbuatan-perbuatan yang membuang masa dan habiskan masa saya sepenuhnya berfikir. Dan bila saya tonton video-video pun saya memilih dan saya berfikir yang mana satu harus ditonton. Dan kebanyakannya saya sudah faham di punya prinsip. Kalau tengok angkasa lepas, saya kalau tengok James Webb Telescope, itu ialah penemuan baru kerana Allah dalam Quran bersebut tidak akan melihat. Tapi kita mau conclusion selepas tafakur langit dan bumi lalu berucap Subhanaka. Bagaimana ni? Wah, ini bahasa Arab pula, saudara. Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Itu pun saya dah minggu lepas kaji ayat dia. Dia bukan ibadat, tuan. Ta'budun. Ya'budun, dia bukan ibadat. Dia bukan abdi. Dia ada maksud lain. Ibadat itu ialah, mengikut satu tafsir yang saya terima, ialah dia berfikir dan dia memilih untuk taat. Kerana manusia ini, jin ini diberikan satu faculty. Dia bukan Tuhan itu mementingkan dirinya. Bukan Tuhan itu, pencipta itu solo. Solo dari segi, aku buat ini kerana ikut hati aku nak jahanamkan ke apakah, aku nak seksa kau ke bukan. Aku cipta neraka, siapa tak tahu. Kalau saya campak semua masuk neraka. Kalau orang benar-benar berfikir dan membaca ayat Allah, bukan begitu. Not just rituals. Itu sudah dikonklusi.
that is already concluded, foregone. Bukan just ritual, itu foregone. Sekarang kita pergi deeper, ini al-khawas, tafakur al-khawas. Jadi Allah menjadikan kita itu untuk memati satu fenomena alam ini. Apakah alam ini kekal abadi dulu? Iaitu dia ruang kosong, dia tidak ada dinding. Lalu sekarang kalau kita fikir, kami tak dijadikan, jadi Allah dalam ruang ini mustahil kerana Allah cipta ruang dan masa. Allah di luar ruang dan masa. Jadi, dari mana datang ruang dan masa ini? Katakan ruang ini tak ada. Katakan masa ini tak ada. Jadi apa yang ada? Kita kata Allah. Jadi bagaimana keadaan Allah itu dalam keadaan tiada jisim, tiada ruang, tiada masa. Tapi adakah sifat-sifatnya? Hanya zatnya saja. Apakah zatnya bertempat? Kita kata tiada. Jadi ini metafizika yang amat menarik. Sejak zaman Aristotle lagi. Jadi kepada saya bukan saja harus, saya wajib berfikir semula. Bukan saya wajib. Naluri saya mau fikir semula. It's my natural instinct. Macam kita naluri ada makan. Saya ada. Saya suka makan sekian. Tapi sekarang saya sudah tahu sekian makanan ini racun. Saya tak mau diri saya sakit. Jadi saya elak nasi putih, saya elak gula. Ya, saya makan sop tulang. Ini tengah panaskan sop tulang. Saya ambil tomato, ada 2 biji, 1 terung dalam tu untuk tinggi mineral. Saya buat yang mampu. Kerana saya nak sihatkan badan dan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini buktinya. Perut saya tidak boroi ya. Macam tuan-puan semua. Sekian orang ya. Lepas itu, is reality just illusion? It has to be defined. You kena definisi apa itu reality. Ya, reality atom, wavelength, ombak. Jadi dia sudah illusion pada definisinya. It's reality illusion. Reality by definition is flimsy. Tidak berasas. Macam alam ini tak ada dinding, tidak ada denominator. You ambil angka paling besar, you cipta matahari paling besar, galaksi paling banyak. Antara kosong dan infinity, dia lebih rapat pada kosong. Kerana infinity ni tak ada terhingga. Nanti kita pergi pada masa. Masa awal yang tak ada awal. Di mana waktu sekarang? Tidak dapat dibayangkan sekarang kerana dia ada awal dan akhir. Di mana sini? Tak boleh bayang sini kerana dia tidak ada perbandingan. Aku kata sini kerana saya di sini. Di Putrajaya, kamu di Jakarta. Ya, kamu di mana? Jadi sini Jakarta atau sini Malaysia Putrajaya, kamu sana Penang Utara, tapi siapa cakap utara? Mana tahu bumi ini terbalik. Kerana kita assume, kita andaikan utara di atas. Oh, di Bandung ya, Pak? Sejuk dinginnya Bandung. Apa pernah pergi Bandung? Walau comel-comelnya cewek-cewek di sana ya, semua pun comel lah, dimanapun lah. Allah jadi fitrah begitu. Kuda dia sana murah ya. Lagi naik tinggi, lagi ramai, lagi macet di Bandung kan. Saudara Abi Hakim pernah mari Malaysia, silakan. Jadi tetamu saya sini 2-3 hari bisa untuk berbicara lebih rapat lagi. Ya. Kalau saya pergi Bandung ya, apakah saudara boleh bisa jadi tuan rumah saya, saudara Abi Hakim? Saya ada berapa tuan rumah sebenarnya di sana. Tapi saya mau berbicara dengan saudara sebagai pengikut lama dan setia saya. Dan perkara-perkara begini dalam tentang agama, tentang budaya, tapi lebih tinggi tafakur. Ya. Orang tidak puas hati. Allah letak dalam diri kita tidak puas hati. Ya. Bukan diri kita, oh, aku prefer. No, it's not your preference. Okay? So, alam ini tetap di sana. Bumi ini saya tahu duduk dalam solar system. Solar system ini salah satu daripada 100 bilion matahari bintang di Milky Way. Dan Milky Way ini di kalangan 1 trilion. Dulu 100 bilion. Tapi dengan Hubble teleskop dia sedar adalah 1 triliun. Tapi dengan James Webb lagi beberapa triliun. Rupanya terlalu luas. Tetapi adalah rapat pada kosong berbanding dengan dinding. Sekarang kita tafakur atas Allah. Boleh tak tafakur atas Allah? Hati itu tergerak. Kerana Allah mengajak. Allah basically ask you to think about me. Ingat aku ingat samamu. Yang mana fikir tentang Allah lah.
Tapi bukan fikir yang jenis matematika. Dia beyond matematik. Dia dinamakan metafizika. Jalaluddin Rumi kita baca dia punya puisi. Dia metafizika. Aku bersama Tuhanku tidak ada bahasa. Bahasa cinta tidak ada bahasa. Yang diterjemahkan bahasa itu adalah terjemahan lemah. Itu fikir atas Tuhan lah. Apa yang selalu fikir atas Tuhan? Kalau saudara tak fikir atas Tuhan, saudara rugi. Dan siapa paksa kamu jangan fikir. Pendeta-pendeta itu kah? Apa itu alasan cukup murah? You are smarter than that. Awak lebih bijak daripada itu. Awak lebih tinggi pemikiran daripada itu. Falsafah kejadianmu lebih hebat. I do not expect you to go beneath yourself. Saya tidak jangka engkau akan menghinakan diri anda. Ini bahasa ahli falsafah, ahli sastrawan. Bukan saya orang biasa saja. Cuma pemikiran saya itu menjangkaui batasan orang biasa. Dan anda juga boleh berfikir, tapi saya bukan bagi amaran, saya bagi panduan. Kalau tak sampai fikir, orang tak akan ikut. Ya, orang tak akan ikut Facebook saya. Kalau mau fikir benda-benda yang resepi masakan, macam mana didik anak, macam mana nak hilangkan nak bagi perut kempis, ya, apa tu soda saya ada, di sajen saya ada semua ini Arabic gum pun saya ada, madu pun saya ada, mau tu palsu kan, mau tu betul kan, itu benda empirical, benda yang kita boleh kira, not important, ya, not important. Hidup saya sekarang dah ambang tua, digila apek akong, saya sudah sampai konklusi Allah yang menampung saya, tidak timbul lagi saya mau risau tentang kehidupan saya. Dulu saya sudah tidak risau, bila saya memeluk Islam, saya sudah tidak risau, saya sudah amat gembira. Apatah lagi sekarang, saya sudah lalui 42 tahun lebih, 43 tahun mencapai. Saya sudah dalam Islam, dalam lautan ilmu Allah, dalam perjalanan musafir seluruh muka bumi. Bandung sudah berapa kali saya pergi, cukup cantik tempat itu. Saya sudah naik pergi Beras Tagi di Aceh. Ya. Jadi, saya sudah sampai kesimpulan, ainu yakin, hampir aku yakin dah, bahwa Allah penjaga semua. Allah penjamin rezeki. There's nothing to worry about. You tak ada apa-apa mau risau. Hidup anda sudah terjaga. Tapi sekarang perjalanan sisa hidup ini untuk apa? Untuk bukan berdakwah, berkongsi, menginfakkan. Ya. Yang paling tinggi iaitu tafakur. You tengok seluruh Quran. Temanya tafakur. Zikr ialah kisah-kisah. Ini masalahnya kita tak baca. Itu sebab saya bukan kata tak sabar dengan orang tak baca, tapi saya suruh sila pergi baca 15 kali Al-Quran itu. Tapi hari ini semua orang sibuk. Macam semalam saya pergi masjid khutbah. Khatib kata, mari kita tadarus Quran, mari kita tadabbur Quran. Saya dengar 43 tahun. Setiap penceramah, setiap ustaz kata, tak baca, tak ada buku pergi tabligh, jemaah tabligh. Mari kita baca. Tapi dia bukanya bukan Quran. Dia bukanya apa? Hadis. Hadis demi hadis, ratusan. Sebab 3,000 hadis sahih saja. Tapi ratusan hadis. Tapi ayat Quran sebiji pun dia tak buka. Bukan saya yang sedih, kamu yang rugi. Kerana saya buka, saya baca. Dia adalah alam fenomena metafizika yang cukup besar. Ya, so sekarang saya menjalankan hasrat Al-Quran, berfikir. Jadi siapa depan saya adalah dalam keadaan fikir. Bukan saja keadaan zikir yang tinggi, iaitu fikir. Fikir bukan atas perkara kecil-kecilan, tapi fikir atas falsafah usul, iaitu dalam Quran pun sudah cerita. Quran pun sentiasa cerita tentang fikir yang tinggi sebenarnya. Tidak kamu melihat apa yang jadi kepada orang lain dan sebagainya. Saya pernah ikut jemaah tabligh sekejap pada tahun 2000-an. Saya ikut daripada 80-an. Orang kata keluar berapa hari? Saya kata keluar semua hidup. Orang terkejut. 3 hari saja Pak. Harus kembali. Kembali kepada apa saya nak tanya? Kembali kepada dunia.
Sudah tidak ada dunia bagi aku. Aku sudah serah diriku kepada Allah fisabilillah. Siapalah mau keluar balik daripada orang kata keluar jalan Allah fisabilillah, masuk dalam jalan. Tapi saya tak mau bincang perkara itu. Retorika saya tak mau bincang. Saya pergi pada semantik. Saya atas linguistiknya. Siapa saya? Kenapa semua ini dijadikan? Apa akan berlaku kepada saya? Bukan hari ini, setiap hari. Bukan setiap hari. Secara muktamad, nanti saya akan mati kan? Saudara akan mati kan? Kita semua sedar kita akan mati. Ada orang kita. Saya pelik, saya tengok mesej orang kan. Dengan sedihnya. Ayahku meninggal menghembus nafas. Dia tidak sepatut sedih. Saya akan kata dengan gembiranya. Dengan gembiranya. Kekasihku meninggal. Kerana saya akan bertemu dia kelak. Saya bersabar bertemu dia. Tapi orang tak faham ya. Kalau saya mati, itulah hari paling gembira bagi saya. Imam Ghazali ke siapa ke, ada serban dia ditulis kan. Dia tahu bila dia mati, orang akan buka serban dia. Dia tulis di sana. Saat ini ku burung dalam sangkar, sekarang pintu sangkar sudah buka, saya terbang. Begitu. Ya. Death. Kematian maut adalah berita gembira bagi saya. Syekh Sufi saya kata, orang wali Allah ini mau mati sekarang. Wali dunia mau hidup selamanya. Kan sudah dibeza dalam bahasa Sufi, tasawuf. Saya bukan pelik. Saya bukan gila orangnya. Ini adalah jiwa yang rindu kembali kepada kekasihnya. Ini tengok setiap sesi saya adalah sesi seorang yang gila. Gila mau bertemu dengan Tuhannya. Tak ada ubat melainkan dia temu kekasihnya. Apa manusia di dunia bisa berikan saya kasih sayang seperti mana Allah? Apakah otak manusia di sini bicara sama manusia sini boleh memuaskan bicara saya dengan Allah? Bicara saya ialah dan tanda-tandanya. Solu saya ialah dengan wajahnya. Ya. Sekarang saya tengah tafakur awalu wa akhiru wa zahir wa batin. 4 deskripsi sifat dirinya. Bagaimana kita kenal dirinya melalui sifat-sifat yang dia mendeskripsi definisi dia. Harus kita tafakur kerana dikeluarkan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan untuk diratib. Al-Quran bukan untuk disimpan. Itu macam menyembah topeng kong. Itu kepada saya kufur sebenarnya. Pemegang Quran itu boleh orang kafir. Kerana dia tutup Al-Quran itu. Tidak dibaca. Tidak dibacakan kepada orang lain. Tidak dikongsikan ilmu ini. Tidak membawa apa juga manfaat. Ya. Ini mungkin bisa Pet tonton nanti guru gambul tinggal di... Okey, nanti saya mari. Saudara bawa saya pergi, bisa tak? Saya mau jumpa Buya Syakul. Jom ayo. Nanti besok saya bisa pergi Bandung juga. Atau bulan depan lepas Aidilfitri. Masa tidak macet. Ya. Nanti saya pergi Bandung ya. Lantas jumpa saudara. Atau kita pergi Indramayu. Terus jumpa Buya Syakur. Cirebon. Saya pun tak tahu di mana kan. Saya bukan orang sana. Saya pernah pergi. Saya di Putrajaya pun sesat. Jadi inilah tafakurnya. Sekarang bila saya tengok YouTube, saya tak puas hati, saya akan tengok siapa yang boleh bagi saya maklumat lebih. Tapi saya tahu aku ada, dia suruh kita sendiri fikir. Bukan tunggu untuk maklumat. Fikir ini, Allah yang akan mengajar malam ya'lam. Ini bila kita fikir sebenarnya kita interaksi dengan Tuhan secara langsung. Dan dia beritahu kita, kita dapat firasat, kita dapat khasyaf, kita dapat petunjuk. Mana di luar daripada YouTube, di luar daripada Google, di luar daripada bacaan, di luar daripada pengetahuan orang lain, di luar daripada buku. Dibacalah seberapa banyak, awak tak akan jumpa jawapan. Melainkan melalui akal, fikir dan Allah yang memberi. Orang salah faham akal. Bukan akal memberi saya hidayat. Bukan fikir memberi saya ilmu. Allah. Tapi Allah suruh kita berfikir kerana dia dah berikan petunjuk depan muka kamu. Tidakkah kamu lihat? Ya. Sekarang masa. Buya Syakur pun sudah bangkitkan.
Dan saya pun sudah fikirkan, selepas kita mati esok, katakan kita di syurga ke neraka, wallahu alam, fiha abadah, kekal abadi, selama-lamanya, kekal, forever. Jadi Buya Syakur kata, kamu nak bikin apa? Kadang kita sudah berada di nak syurga ke neraka, tak kisahlah, sudah di sana, kekal abadi, duduk sana. Duduk sana. Berapa lama? Dia bukan arti kiraan waktu, 1000 tahun, 1 juta tahun, 9 tahun, 1 trilion tahun, tidak ada masa. Tapi kita di sana. Dan mungkin kita jumpa, saya mesti ada keadaan masa. Dia mesti dalam fizika, ruang, walaupun bukan ada fizika, dia metafizika. Tapi dia mesti ada aku, engkau. Sudah ada ruang. Dan bila kita bicara, yang pertama, yang kedua, sudah ada masa. Sudah ada konsekuensnya. Sudah ada cause and effect. Boleh capai sesuatu minum, mesti rasa sudah ada cause and effect. Sudah ada experiential. Experiential of 4 dimension. Tapi ini tak tahu dimensi mana. Tapi dia ada konsep 4 dimensi. Sini, sana, kiri, kanan, atas, bawah. Kamu di atas, mereka di bawah kah? Awak di bawah, mereka di atas. Tapi Buya Syakur bilang, awak di sana selama-lamanya. Kita nak bikin apa? Ini dah 1 trilion tahun. Masih nak tunggu 1 trilion tahun. Tak boring lah. Di dunia ini tak boring kerana ada waktu. Ada muda, ada tua. Ada cabaran. Ada ujian. Baru tak boring. Di sana sudah tak ada ujian. Boring, saudara. Asyik hari-hari ada bidadari. Hari-hari ada seks kah? Begitu. Tak boring kah? Itu hari-hari kena bakar di bawah. Tak boring kah? Tak boring kah? Jadi Buya Syakur beritahu itu benar. Dikatakan, lepas itu apa akan berlaku kepada kita? Mana hak dia? Tak ada hak, tak ada hak, tak ada hak. Bermakna yang dulunya, katakan you sudah berada dalam syurga dan neraka, selama-lamanya sudah bertrilion tahun, maksud kamu ingatkan kembali, bisakah kamu ingat kembali? Tentu bisa. Tidak ada ruang masa kan? Tapi awak ingat. Jadi yang berlaku dulu itu sudah berlalu ke? Sudah berlalu, tapi tak akan kembali. Tapi berapa jauh berlalu? Seolah sudah macam zaman dinosaur. Macam dinosaur ini. Sudah tiada. Selama-lamanya tiada. Hidup ini selama-lamanya tiada. Bagaimana? Jadi Buya Syakur tanya lagi soalan. Ini satu-satunya video dia yang rare. Yang jarang. Ya? Tapi saya tangkap itu yang saya mau bicara sama dia kalau saya jumpa dia. Tolong beritahu dia. Saya harap Buya Syakur nampak ini. Saya akan tanya. Dan bukan saya tanya, saya ulangi balik tafakur, merenung apa dia kata. Dia kata Tuhan masa itu buat apa? Apakah Tuhan berhenti bersemayam atas arsy? Akhir wal akhir. Semua al-akhir saja. Apa jadi pada al-khalaq? Al-khaliq. Dia yang mencipta. Apakah Tuhan berhenti mencipta? Jadi Buya Syakur tanya soalan itu dan Buya Syakur beritahu tentang jawapannya kerana nama dia senantiasa mencipta. Yatafakkarun, senantiasa kita berfikir. Jadi bagaimana itu? Jadi jangan tanya soalan apakah ini real. Apakah syurga dan neraka itu real. Tak boleh, ada orang nak tanya real ke tidak. Susah mau jawab itu kerana dunia ini pun tak boleh jawab. Diri kamu ini real ke tidak? Tunjuk saya satu bagian tubuh badan anda yang dilukis, diukir oleh anda, dicipta oleh anda. Telinga. Saya tak tahu macam mana bentuk telinga saya. Kalau hilang, saya tak boleh ganti balik. Gigi. Orang kata tak ada gigi. Ini sengaja tunjuk. Bukan saya yang cipta. Kalau saya yang cipta, gigi saya elok. Jangan bohong diri. Dan mana bagian saya? Dalam sel saya ada DNA asingan. Ada DNA diri saya. Bukan diri saya pun. Dia bentuk badan ini. Bukan roh saya. Apa itu roh? Consciousness. Orang kata, kalau orang kafir kata, kesedaran. Kesedaran. Sedar apa? Apakah benar kamu yang sedar? Ke lain. Bukan orang lain. Saya tahu orang lain. Tapi yang lain. Tahu dalam badan anda, dia ada blood type. Dan dia juga ada, dia ada body type. Kalau kita pindah organ, orang mati, pindah organ, katakan saya mati, saya pindah organ jantung saya kalau mau. Kini saya kalau mau pindah ke orang lain yang sakit, yang kidney dia rosak, makan makanan tak sihat. Dia akan ambil masa sebelum badan diterima. Kerana badan ini dia boleh tahu ini badan dia ke tidak. Kalau tidak, dia akan buang
bahagian itu tak terima. Kan bukan kata pelik, kan istimewa tu. Kan menarik tu. Ya. Badan ini dibuat seolah aku punya, sebenarnya bukan kamu punya. Setiap hari kamu buang bahagian badan kamu di WC. Kan? Lepas Aidil Fitri, insya-Allah, masya-Allah. Subhanallah. Saudara Abdul Hakim ya. Saya lekas mari ya. Dan saudara pun bisa mari sini. Saya bisa bawa jalan-jalan, makan-makan. Ya. Bisa. Saya ni suka musafir dan saya terima kunjungan musafir. Ya. Okey. Saudara tetamu saya tetamu saudara. Bagaimana ya? Dan Bandung sebenarnya murah. Makanan di Indonesia murah. Saya tahu. Ya. Okey. Seronok aja. Seronok. Lupa tafakur sekejap. Tapi itu saya. Kadang-kadang saya keseorangan. Keseorangan, sedih. Tapi saya pun sedar. Kenapa kamu sedih? Keseorangan, kesunyian itulah yang diminta. Dan Nabi cari kesunyian sendiri di Gua di Hira. Ramadan. Kenapa? Waktu inilah Ramadan saya bersorangan, saya bertafakur. Tapi saya tak mau buang masa saya tidak nak buang peluang ini. Saya mau sesi saya ini bila disaksikan orang pun naikkan himmah orang. Keinginan orang untuk tafakur lillah. La'allakum yatafakkarun. Supaya kamu boleh berfikir. Ya. Jadi, it's wonderful to think. Adalah sungguh seronok untuk berfikir. Itu mau kita buat. Jangan sampai diajak. Saya mau diajak. Tolong omong bila kapan. Ya. Omong sama Buya Syakur. Bapak sudah jumpa kat Buya Syakur. Ya. Ini bukan soalan terus. Ini soalan suka. Dia tafakur 40 hari dalam hutan ya. Masya Allah. Saya mau ikut sama dia. Itulah bagusnya guru ini. Dia boleh suruh kamu hadap dia. Suruh kamu tafakur. Kerana diri itu berhubung dengan Tuhan. Saya setuju. Ya. Awak belum bertemu Buya Syakur, rugilah. Tak apalah kita sama-sama bertemu ya. Ya. Tujuan saya pergi sana. Kerana bila kita bersama dengan orang pintar, bukan untuk berukuran, tetapi untuk sama-sama kita kata ini kekasih jamaah. Kekasih wali-wali. Sufi-sufi ini kata. Mabuk. Bila dengar ayat-ayat dia, kita mabuk. Ya. Kita pun minum dari dia, dia minum dari kita. Itulah puisi ahli sufi. Saya mabuk dengan arak daripadamu. Mabuk dengan arak daripadaku. Kita sama-sama orang gila. Dalam lautan Allah. Ya. Jadi itulah saya ajak tafakur apa? Fikir alam ini. Fikir diri anda. Cari diri anda. Awak cari MACD boleh kan? Lepas tu duduk dalam MACD tak apa. Awak duduk MACD tak apa. Kadang-kadang saya terduduk MACD. Kalau orang ajak pergi. Cuma saya carilah diet yang lebih sihat. Nasi lemak gitu. Atau kopi. Atau butter dan kopi. Dan saya duduk di sana kan kita tafakur. Kita tengok keadaan. Kita tengok manusia. Semua manusia. Mereka sibuk dalam urusan dunia mereka. Ya. Apa yang mereka bicara. Kadang-kadang saya duduk sana, saya tengok. Saya perhati orang. Apa orang tengah fikir. Nanti saya pergi Guangzhou tu, tengok manusia semua mau cari barang keluaran China. Murah-murah. Teknologi. Beli jual kaya, Pak. Kaya, Pak. Ya. Urusan dunia. Jadi lekas-lekas kita selesai urusan dunia. Kita kembali kepada Allah. Jadi, apakah kita tunggu mati? Saya tengok ada orang kat masjid, dia tunggu mati. Tau. Tapi itu bukan tunggu mati. Rindu Allah. Wallahu alam dia nak pergi mana. Tapi mati dalam kejahilan. Kerana dia sangka dia masuk syurga. Ya. Please don't deny it. Jangan pura-pura. Berlaku jujur berdiri sendiri. Bukankah awak menunggu mati untuk masuk syurga? Apakah kamu dijamin syurga? Tidak. Allah dah beritahu dalam Quran, tunjuk surat jaminan janjiku kepadamu. Allah tak janji aku, kamu, sesiapa masuk syurga. Silap-silap kamu yang tak baca ayatnya.
dijanjikan neraka. Ada janji neraka. Apa janji neraka? Berlaku zalim. Solat tapi lalai dalam solatnya. Fawailu limusallin. Itu janji neraka bagi orang yang solu. Yang selawat-selawat kerana dia lalai. Bukan janjiku. Janji Allah. Aku takut dengan itu. Kalau kamu tak takut, kamu punya pasal. Aku takut kerana saya baca ayat ni, dia hantam saya. Apakah kita baca ayat, saya tengok ramai orang baca ayat, dalam fikiran dia siapa? Orang lain. Ada orang baca ayat tentang kafir, dia pandang orang lain kafir. Dia tak pernah pandang diri dia. Kita baca, wa minan nasi mayya'ab. Wal minan nasi mayya'ab. Innal ladzina kafaru. Tentang orang kafir. Kita anggap orang lain. Bila kita baca, zalika kita dia anggap diri kita orang muttaqi. Lepas tu, khalamallahu ala qulubi wa la sami wa absari min syawatu wa lahum azabun azim. Kita sangka itu orang lain kena hijab, bukan kita. Wa minan nasi yaqulu amanna wa billah wa ma hum bimu'minin. Antara manusia menyatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul, tapi sebenarnya mereka tidak. Mereka yukhadi'un Allah wa allazina amanu. Mereka nak menipu Allah dan orang beriman. Jika anggap bukan diri kita. It's not me, man. Not. I'm a good boy. I'm a good guy. I'm the good man. Tak nampak ke aku nak cadar aku dengan pelitop aku dengan bakap sinun aku tu. Kamu sangka kamu boleh masuk syurga. My God. I don't know. Saya tak tahu. Saya dah cakap, jangan anggap macam atas orang lain. I don't know what is going to happen to me. Banyak koruptor yang religius di negara ini. Indonesia pun sama ya. Tapi yang saya bangga dengan Indonesia ialah Tok Imam, Tok Kadi di kampung-kampung tidak menerima gaji. Saya lepas Tok Imam tu, Tok Siap itu habis solat tu, saya tengok mereka pergi padang sawah. Ya. Saya kata, berapa alawan gaji Tok Imam sini? Mereka kata, apa? Gaji? Mereka heran, saya heran. Mereka terkejut, saya terkejut. Tiada. Lepas tu kita pergi Ponorogo ya Pak. Apik mau jumpa wak itu. Apakah anak daran yang sudah nikah? Aduh. Masa itu dia umur 17-nya. Mau ikut sama Apik. Aduh. Kalau tidak Apik sudah ada di sana ya. Orang Jawa jadi nikah sama orang Jawa. Ponorogo. Pesantren-pesantren. Itulah dunia. Berkhayal dengan dunia. Apakah itu kesudahannya? Apakah itu menjadi kesudahan hidup kita? Apakah itu final bagi kita? Kita mati esok selesai. Tidak. Di padang mahsyar ada perhitungan dan Allah akan menghitung setiap perkara. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat berpuasa saudara. Hairul Misni. Ya. Jadi orang yang korap-korap itu, menjual agama itu, dibilang dalam Al-Quran, neraka. Neraka. Orang yang jual beli, menipu orang, neraka. Orang yang sedekah, tidak ikhlas, neraka. Orang yang berjuang nak pergi syahid, tidak ikhlas, neraka. Orang yang mengajar ilmu, inginkan habuan, dipandang tinggi oleh manusia, neraka. Enggan mencakap kebenaran, takut dipenjarakan manusia, neraka. Jadi apa tak bisa takut, malah berani mati. Dan bukan omong kosong sahaja. Ya. Hati bukan harus tenang, wajib tenang. Itu ilmu kebal paling tinggi, bukan kebal daripada parang terbang. Ilmu kebal sebenarnya ialah jiwa itu tenang, tidak boleh diugut. Kebal daripada bisikan syaitan. Itu baru kebal. Badai argue, saya bisa tebus dosa korupsi saya dengan buat masjid. Bisa, betul mereka kata begitu. Saya tebus dosa
Korupsi saya dengan buat masjid dan beri makan fakir miskin. Alhamdulillah. Semoga Allah makbulkan. Itu bukan doa. Itu walau. Tapi kamu boleh nampak sendiri. Korupsi punya ayat begitu. Betul mereka bilang gitu. Saya tahu saya dah nampak. Karena saya tanya siapa yang penderma ini? Oh, rupanya kontraktor. Dia bagi wakaf. Saya tolak. Walaupun disedekah dengan saya akan tolak. Dan duit ini dengan kamu masuk neraka. Saya tolak duit. Yang ada unsur korupsi. Yang ada unsur subhan. Kerana kita tak mau masuk neraka. Bukan soal masuk neraka. Ini dia soal nak elak nak surga. Layakkah dia masuk syurga? Kalau kita jumpa dia di syurga, mau senyum ke sama dia? Dia bukan soal masuk neraka, masuk syurga. Tapi dirimu dengan Allah. Kesedaranmu dengan Allah. Bahawa dirimu tiada. Apa yang kamu ada semua daripada dia. You have nothing. Razaqnahum yunfikun. Apa yang kami beri kepada mereka, mereka infakkan. Apa itu saya recognize pada diri saya. Bila saya memeluk Islam, I got nothing. I have nothing. I was stupid. I smart lah. Tapi smart biologi, maths, fizik. Ya, yang Allah berikan. Tapi religion saya masa tu zero. Saya tahulah Bible. Tapi dalam Quran tu zero. Bahasa Arab zero. Saya berhenti sekolah. Saya mau pergi belajar agama. Allah berikan. Allah tak berikan aku saja. Aku sangka boleh dapat PhD. Aku jadi mufti, ulama. Allah tak berikan kepada saya. Allah mahu saya kekal demikian. Tidak dikorupsikan. Kalau tidak, saya jadi mufti, Pak. Barangkali mufti Selangor. Ya. Iya. Karena Allah bagi saya bijak. Kadang saya nak habis belajar sesuatu tu ditarik. Saya tak khatam habis. Kalau saya khatam habis, mati orang semua. Ya? Kalau saya khatam biologi semua, saya jadi pengarah, ketua pengarah Kementerian Kesihatan. Ya? Awak yang tengok pada ilmu saya ini bukan saya dapat begitu. Tapi Allah kendaki inayah dia, taufik hidayatnya, dia berikan. Saya amat bersyukur kepada Allah atas semua yang dia kurniakan. Saya tidak layak. Kerana saya tahu saat saya memeluk Islam, saudara tidak ada bersama saya waktu itu. Allah ada bersama saya waktu itu. Di Melaka, di Tentera. Saya memanjatkan doa kepada Allah. Tiadaan saya masa itu tiada apa. Saya tidak tahu mana mau pergi. Saya tinggalkan keluarga angkat saya di sana. Saya bukan mengharapkan sesiapa pun. Tak ada sesiapa pun untuk harap. Yang saya harap itu sementara. Tapi saya mengharapkan betul-betul kepada Allah. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Tuhanku, berikan aku jalan ini. Berikan aku ilmu ini. Give me this knowledge of you, Allah. Lepas tu perjalananku berlaku. Aku sedar Allah yang menggerakkan. Dipertemukan sekian orang. Semua ada hikmahnya. Sampai sekarang. Pernah bekerja dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang. Tapi akan sementara, percaya Pak. Bukan awak akan duduk satu jawatan selamanya. Datuk Mahathir Mohamad 22 tahun. Sudah tak ada. Dia kata, miskin orang Melayu, saya percaya dia. Dia itu bagus. Itu semua sanjung dia. Tapi sekarang ni diri kita. Itu kisah saya. Sekarang saya buat sesi ini untuk tuan-puan semua. Mari kita bersama-sama tafakur. Think about your life. Kesihatan itu, nafsu itu kamu lah. Nafsu itu kamu sendiri boleh lawan lah. Jangan jumpa saya untuk lawan nafsu. Saya sendiri pun tak boleh lawan nafsu. Syekh Sufi saya beritahu jangan lawan nafsu. Dia akan makin lagi besar. Berpaling daripada nafsu. Sudahlah. Ya. Jumpa saya ini ialah untuk berkongsi perangan, untuk merakam sesuatu. Nanti kita bisa bikin live di Bandung. Untuk berkongsi dengan masyarakat. Menaikkan. Ini kerja kita di perintah Al-Quran. Lisan bil hikmah. Ini hikmah. Ini wisdom. Ini cakap-cakap orang. Bukan cakap-cakap falsafah yang tinggi. Bagi inspirasi kepada orang. Supaya melakukan kebaikan. Jauhi daripada mungkar. Menakut-nakutkan orang dengan ayat Allah. Itu sudah bagus. Tak?
Itu bagus. Itu sepatutnya kita puas hati. Tapi yang puas hati dari situ, kalau syaitan akan bagi puas hati. Syaitan. Ya. Jadi, what is the final? What is it all about? Mesti kita tafakur. Jadi kita terima semua ada hikmah. Everything. Apa-apa yang berlaku pada kita. Jangan kamu gusar, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut. Di sana ada hikmahnya. Kerana semua ini perbuatan Allah. Kalau kamu tak sedar itu perbuatan Allah, masa itulah kamu dalam keadaan bukan saja bimbang dan gusar, tapi rugi. Wasted. Kamu akan buat keputusan yang salah. Jadi yang buat keputusan ini, itu orang kata sebenarnya istikharah. Bukan istikharah itu bagi jawapan, tapi bagi kamu tenang. Kerana jawapannya sudah ada. The answer is already there. Allah is already here. Allah is in front of you. Wherever you turn, ya, you do not associate, tidak sekutukan dalam hati kamu, tidak ikatkan apa-apa janji, harapan di luar dari janji Allah. Allah sudah janji kamu dapat rezeki, hidayat tidak, kerana Allah yahdi man tasya. Allah tak sebut kerana ada ayat sebut dia bagi rezeki kepada dia siapa dia suka, itu dia pemurahkan rezeki, tapi secara asas dia beri rezeki kepada semua orang, semua anak Adam. Tidak kamu melihat bagaimana kami turunkan hujan, kalau masin bagaimana kamu bisa minum dan hidup. Sudah granted. Tidak kamu lihat bagaimana dijadikan anak-anak kamu. Sudah granted. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami hamparan. Ratakan hamparan depan kamu. Bukan bumi leper. Ya. Jadi, falsafah ini tingkatkanlah diri kamu. Go for the higher ground. Fikir tinggi. Fikir tinggi. Jangan fikir benda-benda rendah. Dan fikir apa aku nak makan hari ini? Lebih kuranglah fikir 2-3 minit sudah. Jangan sampai 2-3 jam. Itu over. Apa saya harus? Overanalyze, dia paralyzed. Lebih kurang. Settle it. Itu cara sufi ya. Cara guru sufi saya. Dia kan bagi perhatian. Dia dengar. Dia buat putusan. Khalas. Balik kepada Allah. Macam tu. Syariat ialah untuk kamu kembali kepada hakikat. Syariat ialah tepi jalan untuk lindungi kamu. Itu sufi saya bilang. The left and right side of the road. Syariat. Hakikat is in dalam. Tarikat lebih sampai. Tapi diri kamu sentiasa bersama Allah. Sibuk dengan tafakur, musyahadah, muqarrabin, observing the act of Allah. Bukan act of you. You do not exist. Awak tidak wujud. Apa yang kamu saksikan ialah perbuatan Allah. Dan apa-apa yang selain yang kamu terasa itu kamu gunakan syariat untuk selesai. So itulah yang mula tadi saya sebut tentang think of the universe. Not think of what I'm saying now. Think of the universe. How is it? Wonderful. Amazing, awesome, tremendous. Masya Allah. Subhanallah. Tapi kita belum sampai lagi. Tidak engkau menjadi ini sia-sia. Belum sampai lagi. Tidak engkau menjadikan Webb teleskop dengan sia-sia. Tidak engkau menjadikan NASA dengan sia-sia. Tidak kamu menjadikan WHO dengan sia-sia. Tidak kamu menjadikan itu Bill Pagar dengan sia-sia. Ya. Kerana semua itu berikan saya ilmu. Berikan saya kesedaran. Bukan saja siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Yang menghalau orang daripada masjid, masuk neraka. La haula quwwata illa billah. Itu saya sudah pasti. Itu I'm sure already. Sekarang saya nak sure lagi tinggi. Iaitu, saya mau ilmu lebih tinggi. Jangan stop. Jangan berhenti. Kita capai sesuatu, kita mesti tamak dengan ilmu. La hasadin illa salasa. Diharamkan berhasad dengki melainkan 3 perkara. Ilmu, kamu tengok orang ada ilmu, awak mau lagi ilmu. Awak tengok orang beli derma, awak lagi mau derma. Awak tengok orang berjuang. Apa? Sedekah. Adalah 3 perkara. Dibolehkan hasad dengki. Awak, aku mau lagi ilmu. Kita mau lagi mengetahui.
hari-hari berapa tinggi ilmu saya. Berapa tinggi. Kalau tak bergerak sama macam semalam, dia mesti rasa rugi kan. Begitulah. Tapi, ia bukan ukuran. Ia sebab selalu kembali pada Al-Quran. What is the real ukuran? Wal as demi masa. Innal insana lafikus. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Jadi, kita diuji dengan kerugian. Alamak, rugilah. Aduh, aku rugi masa. Aku rugi masa saya. Aku rugi. Aku belanja masa saya. Aduh, wasted. Bukan wasted. Dia satu tahap ujian. Lepas tu, illallazina amanu, illallazi, melainkan yang amanu, beriman. Lepas tu, you masuk dalam makam iman. Tapi tak stop di sana, diuji dengan iman. Lepas tu, wa amal. Lepas tak stop sana, amalan dia saleh. Ya. Lepas tu, watawasau bil haqq, nak bagi tahu orang. Okey, saya pun nak beritahu dalam bulan puasa ini nak bagi zakat. Boleh bukan bagi pada saya. Saya akan bagikan nama ada seorang sahabat Baharuddin di Kelang. Dia pun sendiri asnaf juga, dia dalam keadaan uzur. Berikan zakat pada dia. Dia akan cari asnaf di sekeliling Selangor di Kelang. Dia antara ahli tarikat saya. Dan saya akan umumkanlah kontak nombor dia. Ya, awak boleh bayar kepada kerajaan zakat bukan banyak sangat, tapi kalau bawa beras, dia boleh belikan beras. Boleh suruh dia belikan apa? Beras perang ke, belikan garam ke, belikan sayuran ke, bagi berasnaf yang dia kenali. Cuma ya, itu tanggungjawab lah saya. Saya akan berikan dia wang untuk beli, tapi saya akan umum jugalah. Gitu. Di Indonesia, zakat dihandle oleh masjid. Ya, di sini pun sama, ada amir, ada wakilnya, tapi kita ada jemaah. Dan saya tidak bayar kepada pemerintah. Saya bayar secara langsung. Maksudnya saya musafir kan. Berapa tahun dan 10 tahun, banyak kali saya Aidilfitri di luar negara, di Vietnam, saya cari orang masakin bagi. Susah nak cari, tak cukup orang masakin. Ada orang pula PM saya kata, kami nak tumpang lah, bagi buat bank account, kami nak bagi duit. Tak ada, saya tak bagi kerana tak ada orang untuk diberikan zakat. Saya pun bagi, tak ada orang nak terima zakat di Vietnam. Saya di kalangan orang Islam, jadi saya cari saja. Ibu tunggal ke, ibu yang ada anak ke, saya bagi saja. Apa tu, masakin lah, kita kata. Dia pun tak mengaku dia masakin. Tapi dah ayat kata kamu boleh kenal dia masakin. Kerana mereka bukan malu, mereka tak mau. Bukan tak mau mengaku. Mereka ini bukan jenis meminta. Ada fakir, miskin dan masakin. Dalam Quran sebutnya, you tahu siapa yang miskin. You tahu cara hidup mereka. Tapi mereka diam. Mereka tak beritahu. Mereka tawakalilah. Awak pergi sana, masukkanlah duit dalam beg dia ke apa. Ya, zakat. Syekh Muhammad Fadilu yang saya tahu dia sudah dah lama saya tak hubungi. Saya tahu dia nak hubungi saya. Dia di Madrid sekarang. Ya. Dia antara guru saya, dia anak murid Syekh Abdul Qadir saya yang belajar banyak perkara dari dia. Saya banyak berinteraksi dengan dia. Banyak saya belajar daripada dia. Dan juga kita melalui banyak perkara, fitnah dan sebagainya. Itu tak harus saya bicara sangat. Ya. Tapi banyak saya belajar. Dan saya sentiasa sebut, dia yang menjadi pemegang amanah guru kami untuk bawa dinar kepada Mahathir yang berjaya waktu reformasi kan, reformasi. Ya, dialah. Kerana Allah yang gerakkan guru saya kepada dia. Dia memasukkan ini kepada Islam. Allah bagi. Bukan dia sendiri masuk Islam, tapi syekh saya yang initiate. Memberikan dia sentuhan hati. Dan mengajar dia dalam bidang ilmu. Tapi adalah kisahnya. Jadi, kalau orang masih hidup, kita harus bicaranya, kita menjaga dan kita kata Allah Maha mengetahui, wallahu alam. Tapi saya, kalau terjumpa memang
Saya pergi jumpanya, jumpa keluarganya. Ya. Lama saya dan dia. Tahun 23 tahun dulu mula saya bertemu dengan dia. Dia yang berikan saya pelajaran tasawuf yang awal-awal. Saya sangka saya tahu tasawuf. Saya bilang saya boleh ambil dari buku dia. Tidak. Dari manusia. Itu special loh. Bila kita dalam perjalanan kita jumpa orang mengajar kita. Itu saya harap bila jumpa Buya Syakir wallahualam. Tapi biasanya kita berdoa sebelum kita musafir. We ask Allah, ya, show me people who will guide me. Show me all your knowledge. Tunjuk saya asbab oleh ilmu anda, ilmu engkau. Selalu berlaku bila kita musafir, kita berdoa. Apa-apa yang berlaku bila kita, kehendak Allah. Sebenarnya semua berlaku ni kehendak Allah. Cuma kita tak sedar. Kita nampak orang. Kita marah orang. Kita peli orang. Apa ni? Kita tak tahu kerana melalui. Itu sebab Buya Syakir bilang, orang zalim ini mungkin wali Allah yang berpura-pura. Ya. Bukan saja wali Allah berpura-pura. Allah menggunakan orang zalim untuk sedarkan kita. Ya. Wal asina insan likusila ladina amanu wa amanu solihat wa tawassaw bil haq. Kita bagi dengan kebenaran. Jangan ada kepalsuan percakapan kita. Kalau don't know, say you don't know lah. If no, say you want to find out. Kita mau cari. Wa tawassaw bis sabr. Lepas tu kita kena sabar. Kadang-kadang kena sabar. Ujian terakhir, sabar. Kalau kita gagal ujian tu, balik pada walas. Rugi balik. So, kalau kamu rasa kamu instak, sabar dan tafakur lah. Ini tengah tafakur ni, tapi tak jumpa jawapan lah. Oh, Akbar. Bagilah aku khasyaf, ya Allah. Aku nak tahu mana kesudahan, apa kesudahan alam ini. Sebelum itu teleskop pergi sana bagi saya lihat. Supaya saya boleh beritahu NASA, tak payah, saya sudah nampak. Gitu ya. Tambah gitu. Tapi sabarlah. Kerana Allah sebut dalam Quran, melainkan sedikit tahu. Bermana ada manusia di kalangan bumi ini, Allah berikan ilmu. Jadi kita doa ke Allah. Kita tak boleh dapat. You study macam mana tak boleh dapat. Saya sudah study habis. Sampai 80s. Jadi akhirnya mohon ke Allah, Allah bagi saya. Give me this knowledge. Aku boleh bagi apa balik? Tak ada apa untuk saya bagi balik lah, Tuhanku. Mau bagi kata mau bagi. Bagilah saya sendiri. Lepas itu kalau kita dapat, kita simpan sendiri ya. Karena kalau beritahu orang, nanti orang fitnah kita. Itu yang Buya Syakir tu ilmu yang tertinggi. Dia kata, kalau aku boleh tanya ke Allah, saya nak tanya kesudahan saya esok neraka ke syurga. Itu kasyaf yang betul. Ya. Jadi kita sabar ya. Terima kasih semua. Dalam sesi ini apa yang akan load ke YouTube. Ada 3 lah nanti pergi kedai Mak. Ya. Dan saya pun masak sup saya untuk kesihatan. Dan kalau siapa membantu Profesor Mustafa dan saya, ini saja. Ya. Untuk Habatus Sauda Zinc. Dan dia melalui banyak kesusahan untuk hasilkan satu formula yang masih dalam kajian. Saya masih kajian. Kerana saya ada Habatus Sauda saya sendiri. Habatus Sauda saya sendiri. Sunnahnya ialah untuk gigit-gigit. Saya cuba setiap hari. Kerana itu harganya bersen saja. Dan banyak kita tidak ada wang. Jadi, mungkin kalau tidak ada madu ya, beli saja ini. Mungkin saya akan bungkus ini. Jual saja 2-3 ringgit. Kerana, dan cara sunnah makan. Tapi saya tengah uji ya. Tengah uji. Ya, mungkin saya jadi pedagang Habatus Sauda. Daripada bijinya. Daripada bijinya. Saya tak boleh demonstrasi waktu puasa ni. Daripada bijinya ya. Okey saja. Yang saya tak ada lah. Punya sirih. Adalah di Vietnam orang bagi. Itu saja bukan jadi amalan saya lah. Adakah kebaikannya sirih dia? Saudara boleh kongsi ya. Tapi Habatus Sauda sudah jelas. Saya kunyah setiap hari. Saya kunyah bijinya. Kita hancur-hancurkan bijinya. Kerana khasiatnya dalam biji. Tapi dia pahit. Tapi okey lah untuk orang sihat. Kamu kena potong kaki ya. Okey, sekian saja. Terima kasih. Semoga kita ini dalam puasa ini kita jaga kesihatan kita. Jangan buka puasa dengan gula masih putih. Jagalah orang rumah tu. Susahlah kadang mau nasihat mereka tak mau ikut kan. Tapi itulah bila awak tak ikut, awak sakit, awak yang rugi. Lepas tu tanya pula. Lepas tu awak perlu pula beli ubat. Tak payah sebenarnya. Kalau kamu sihat,
Apik amalkan kita diet dengan serius. Apik makan sekali sehari. Semalam makan kan nasi Arab kat rumah kawan. Saya balik, saya tak makan lagi. Saya minum sup tengah malam. Ya, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar.